Di antara perkara penting apabila kita membaca kisah dalam Quran ni, kisah Nabi Musa AS dan kisah Nabi-Nabi yang lain serta kisah-kisah yang lain lah, ya. Berkaitan dengan kisah Nabi Musa ni, di antara perkara yang penting yang kita nak perhatikan iaitu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ni, kepada Nabi Musa AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pada malam ni menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tak dapat datang lah, ya. Dan sebenarnya jadual saya pun di masjid lain, ya. Tetapi masjid tempat saya berkuliah tu menangguhkan kuliah kerana beranggapan mungkin jemaah tidak dapat memberi tawajuh lah kot, ya, kalau nak berkuliah pada malam ni, ya. Sebenarnya bukan saja jemaah, saya sendiri pun agak payah nak memberi tawajuh untuk mengajar ni. Ya. Macam-macam perasaan ada ni. Tapi tak apalah, ya, peluang yang diberikan ini insya-Allah kita cuba isilah dengan sedikit ilmu ni. Dan mudah-mudahan kita dapat memberi tawajuh lah, ya, saya sendiri dan kita semua insya-Allah ada melupakan sejenak apa yang tuan-tuan tunggu di luar sana tu, ya, insya-Allah. Ada kesempatan yang diberikan ini, insya-Allah saya berhajat untuk menyambunglah seperti biasa menyambung kuliah kita, kuliah tafsir Al-Quranul Karim, ya. Yang mana kita telah membaca tafsir surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ya. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung tempat ataupun ayat yang telah kita berhenti sebelum ni, iaitu ayat 21, ya. Dan kita akan sambung ayat 22 surah Al-Qasas, ya. Muka surat 388, insya-Allah. Iaitu sambungan kisah Nabi Musa AS. Ayat 22, ya. Muka surat 388 ayat 22. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Di antara perkara penting apabila kita membaca kisah dalam Quran ni, kisah Nabi Musa AS dan kisah Nabi-Nabi yang lain serta kisah-kisah yang lain lah, ya. Berkaitan dengan kisah Nabi Musa ni, di antara perkara yang penting yang kita nak perhatikan iaitu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ni, kepada Nabi Musa AS. Dan juga kalau kita baca dalam surah-surah yang lain, Nabi-Nabi yang lain lah, ya. Pertama. Yang kedua, kita perhatikan juga bagaimana Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu menghadapi ujian tersebut. Mana nisbah kepada apa yang patut dilakukan, ya. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi tersebut,
dalam berhadapan dengan ujian. Ya. Sebab kita maklum kehidupan kita di dunia ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni semua kita ni lah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala uji kamu, siapakah di kalangan kamu ini yang paling baik amal dia. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka ini ada dibiarkan untuk berkata kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Ya, apakah kamu wahai manusia, apakah kamu menyangka wahai manusia bahawa kamu akan dapat masuk syurga dengan mudah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diujinya umat-umat terdahulu. Ya, Allah Taala sebut dalam Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenakan ujian kepada hamba ni. Dengan pelbagai bentuk ujian yang di luar daripada kemampuan kita lah untuk kita fikir yang tersebut. Ya, sama ada dari sudut kesusahan, kelaparan, kekurangan harta, kematian dan sebagainya. Allah pun sebut dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Kami akan pasti menguji kamu wahai manusia. Berlaku kekurangan ya pada jiwa tu, mana kematian lah. Kekurangan pada harta, ya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan semua. Ini semua adalah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni bukan untuk manusia biasa. Hatta nabi-nabi sendiri pun kita boleh baca dalam surah-surah yang lain. Bagaimana Allah menguji Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayyub alaihissalam dalam surah Sad. Bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan mereka semua ni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala uji dia. Ya, mana satu bentuk ujian yang memberi ketakutan kepada Nabi. Nabi Musa alaihissalam kita baca dalam ayat sebelum ni kan, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah Musa alaihissalam daripada negeri Mesir itu. Hal keadaan dia berasa takut dan sentiasa memerhati apa yang akan menimpa diri dia di atas perbuatan dia sebelum ni. Itu semua ujian. Kehidupan kita di dunia seperti itu. Kita tidak boleh lari. Ya, sama ada kita duit banyak ke, duit kita banyak ke, kita pangkat kedudukan tinggi ke, raja ke, pemerintah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan pelik kalau kita kata pemerintah pun kaya dah kan, sedih juga. Bukan sedih untuk orang miskin saja. Raja-raja pun sedih, menangis juga mereka. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang perlu kita faham lah. Dan kita perlu terima, redha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma daripada ujian ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki ataupun Allah Taala ajar kita, ataupun nabi-nabi Allah menunjukkan jalan kepada kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian ni. Sebab itulah ulama tafsir menyebut salah satu daripada maksud Quran ini atau wahyu ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar manusia ini bagaimana mereka ini yang menghadapi ujian Allah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana apa yang patut dilakukan. Jadi salah satunya iaitu kita bersabarlah. Bersabar di atas ujian tersebut. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panduan. Sebab tu kalau kita tengok nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka buat? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, makna minta pertolongan kepada Allah. Ini makna tauhidnya. Inilah sebab itulah daripada ujian inilah menzahirkan perhambaan kita kepada Allah, menyedarkan diri kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara kita nak minta tolong kepada Allah tu macam mana?
cara tu. Kan? Nabi-Nabi Allah ajar kepada kita. Nabi SAW ajar kepada kita. Iaitu dengan cara macam mana? Kita solat kepada Allah. Kita doa kepada Allah. Itu saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Bis sabri was salah. Dengan sabar dan juga solat. Ni dalam surah Fatihah kita baca setiap kali kita solat juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sahaja wahai Allah kami melakukan ibadat, segala bentuk ibadat, dan kepada Engkau sahaja kami minta pertolongan. Kepada Engkau sahaja. Sebab itulah ulama tafsir menyebut salah satu panduan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba melalui wahyu ni iaitu untuk mengajar ta'limun nas ala maslakil anbiya fi mas'alati du'a. Untuk mengajar manusia bagaimana nabi-nabi ini memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ujian. Jadi doa tu penting. Doa ni adalah senjata bagi orang mukmin ni di atas segala urusan dia. Dan inilah membezakan kita ni dengan orang kafir. Beza kita dengan orang kafir semua ni tuan, sebab kita ada doa. Kalau dari sudut ikhtiar kita, mungkin kita sama dengan orang kafir. Atau mungkin orang kafir itu lebih daripada kita. Ataupun kalau kita lebih daripada orang kafir pun, mana orang kafir tetap ada juga ikhtiar tersebut. Kalau kata dari sudut senjata, orang kafir pun ada senjata. Jadi kekuatan kita bukan pada senjata pun. Jadi yang tidak ada tu pada orang kafir tu apa dia? Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kekuatan orang beriman tu dia pada doa. Senjata tu memang kita perlu juga dalam peperangan, contoh kita perlu pada senjata, tapi bukan kekuatan kita senjata tu. Kekuatan kita adalah doa tu. Tuan-tuan boleh, sebab tu dalam Quran kan Allah Taala cerita berapa banyak puak yang sedikit telah mengalahkan puak yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai puak yang kecil telah mengalahkan puak yang besar sehingga orang kafir tak faham macam mana tu boleh kalah sedangkan sikit jumlahnya. Ni tuan-tuan boleh baca dalam surah Baqarah kisah Talut dan Jalut tu kan. Kisah Talut dan Jalut. Tentera Talut sikit je. Walaupun pada asalnya ramai, tapi kemudiannya ketika berperang dengan Jalut tu sikit je. Ulama tafsir kata 313. 10 kali ganda lebih sikit daripada jumlah tentera kafir itu. Tapi apa? Cuba baca. Dalam ayat tersebut surah Baqarah juzuk yang kedua, akhir juzuk yang kedua. Bukan akhir surah Baqarah, akhir juzuk yang kedua. Walamma barazu li Jalut. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tengok doa. Ya Allah, afrigh alaina sabran, curahkanlah kesabaran kepada kami, wasabbit aqdamana, dan juga tetapkanlah kaki kami ini di atas peperangan ini, tidak larilah, maknanya wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ke atas orang kafir itu. Fahazamuhum biiznillah, lalu mereka telah mengalahkan tentera Jalut itu. Tengok mudah Allah cerita. Jadi kekuatan orang Islam ni pada doa. Ini panduan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi Nabi-Nabi pun dalam berhadapan ujian dengan Allah, berdoa pada Allah. Nabi SAW dalam peperangan Badar, doa pada Allah. Begitu lama sekali. Sampai nampak ketiak ni. Contoh sini. Doa. Dan adakah ujian lebih besar daripada peperangan itu sendiri? Begitulah. Kalau ujian-ujian kita ni, tak kira apa saja ujian yang kita lalui, cara kita apa dia? Berdoa pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS kita baca sebelum ni kan. Di sini pun Allah bagi panduan pada kita. Tengok apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia berdoa pada Allah. Dan selepas dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Kita akan baca akan datang bagaimana Allah Taala memberi pertolongan kepada Musa AS. Tak apalah. Kita sambung sebelum ni Nabi Musa AS dalam ayat 21 kita baca bila Fir'aun ketika itu bermesyuarat terhadap
perkara yang telah berlaku, peristiwa yang berlaku pada Musa sebelum ni. Firaun telah buat hukuman bunuhlah, mana Firaun nak bunuh dia. Ni lalu salah seorang daripada menteri Firaun dah ketika itu telah memberitahu kepada Musa alaihissalam dan menasihati Musa alaihissalam supaya keluar daripada Mesir. Nabi Musa pun keluarlah, dan dia berseorangan ketika itu, tidak ada teman apa semua, dan dia berdoa. Dalam keadaan dia keluar ni, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Terus sekalian, kalau kita perhatilah doa nabi-nabi dalam Quran ni kan, rikah ya. Rikah ya. Rikah ya. Rikah pendek, kadang-kadang 2-3 patah. Doa Nabi Nuh dalam surah Nuh, Rabbin surni, ya Allah, tolong aku. Tengok. Doa ni tu walaupun pendek, tapi kalau kena dengan cara dia, Allah terima. Tak semestinya kena panjang lebar, walaupun memanglah Allah Ta'ala suka kalau kita berdoa panjang lebar. Cuma nak bagi tahu syarat kita berdoa tu tidak semestinya panjang lebar. Kalau kita betul-betul minta pertolongan kepada Allah, dalam keadaan kita betul, cara kita minta pertolongan tu betul. Kan? Cara itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita berdoa tu apa yang patut kita buat ya? Kan? Kalau kita tidak solat pun, tidak puasa pun, tidak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala pun, tidak tiba-tiba kita berdoa, tu ya salah tu. Betul lah kita berdoa, tapi tidak kena dengan cara. Yang kita kena cara. Nanti kita akan cerita beberapa cara untuk kita berdoa pada Allah berpandukan pada Al-Quran ni. Jadi kadang-kadang nikah ya. Tengok, Rabbina jini minal qaumiz zalimin. Tu apa boleh hafal? Rabbin surni, ya Allah tolong aku. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Kan? Doa tentera Talut, Rabbana afrigh alina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nikah ya, satu ayat. Allah Taala turunkan bantuan. Kan? Jadi ringkas. Kenapa? Sebab dalam keadaan betul, akidah dia betul, akidah mereka betul, cara mereka betul, tak perlu panjang-panjang. Ringkas ya. Allah akan berikan bantuan. Tapi kalau akidah kita tidak betul, cara kita tidak betul, doa panjang lebar sekalipun, boleh jadi Allah tidak pandai pun doa kita. Na'udzubillah. Tak apalah. Kita sambung ayat seterusnya ni, ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa Madian. Dan apabila Nabi Musa menuju ke Madian. Sebahagian ulama tafsir kata menuju ke Madian. Madian ni kan, sekarang ni pun saya tak pastilah Madian ni di mana. Tahu tak di mana Madian. Ya. Mungkin di Utopia ke, kawasan sana lah kot. Ya. Dia Utopia Habsyah ya. Saya tak pastilah, tapi Madian nama dia. Madian. Sebahagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya Nabi Musa tak tahu pun dia nak pergi ke mana. Ya? Sebab apa yang dikehendaki oleh Musa ketika ini adalah yang penting dia tidak berada di Mesir. Sebab keberadaan dia di Mesir ketika itu bahaya bagi dia. Jadi yang penting dia keluar daripada Mesir. Nak pergi ke mana tu tidak penting. Yang penting jangan berada di Mesir. Kira-kira Nabi Musa AS sebab nasihat kawan dia sebelum ni ataupun menteri Fir'aun kepada dia, dia kata kamu keluar, fakhruj minha kan. Fakhruj inni laka minan nasihin. Kamu keluar daripada Mesir. Dia tak kata pergi ke mana. Kan? Jadi Nabi Musa AS tak tahu nak pergi ke mana. Yang penting dia keluar. Bila dia keluar daripada Mesir tu makna selamat lah. Selamat dah dia. Tapi selamat tu selamat daripada pembunuhan Fir'aun. Apa yang berlaku selepas tu Nabi Musa AS tidak tahu. Mungkin selamat daripada pembunuhan Fir'aun tapi ditangkap oleh orang lain pula. Sebab tu Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Seperti mana saya sudah sebut dah sebelum ni, takut keluar daripada mulut harimau masuk mulut buaya pula. Kan? Keluar daripada satu bahaya masuk pada bahaya yang lebih besar lagi. Sebab kita tidak tahu tu. Nabi Musa sendiri pun tidak tahu apa berlaku. Dan dia pun tak tahu nak pergi ke mana. Kira-kira cuma dia pergi saja, dia keluar saja. Cuma kan, dalam keadaan dia pergi itu, kan, dia menuju ke Madian ketika itu. Kan, pertama, ada yang mengatakan Nabi Musa AS ketika mana dia keluar ke Mesir, dia tanya khabar. Ada yang memberi nasihat kepada dia, pergi ke Madian.
Sebab di Madian sana sudah ada Nabi. Itu Nabi apa? Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi oleh kerana ketika itu kompas tidak ada, ya, GPS tidak ada. Jadi Nabi Musa alaihissalam tanyalah sebagai ikhtiar. Dia tanya pada manusia untuk pergi sana. Wallahu alam. Bagaimana cerita sebenar itu kita cari. Ini andaian ulama-ulama tafsir saja semata-mata, ya. Tapi tidak bercanggahlah dengan usul tafsir itu, tidak bercanggah. Kita boleh terima sebab mungkin, ya, mungkin berlaku seperti itu. Ya. Jadi ikhtiar Musa ni itu tidak penting. Ya. Dari sudut tanya khabar apa berlaku yang dilakukan oleh Musa itu tidak penting untuk kita tahu. Ya. Wastawa, apa panggil bukan? Qala, kata Musa alaihissalam sebagai doa. Perkataan dia ni sebagai doa dia. Maka dia berdoa lagi kepada Allah. Asa an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada aku ini jalan yang betul, jalan yang lurus. Sawa as-sabil sini mana jalan yang betul ni, mana jalan yang dia lalui ini sampai kepada tempat yang dia kehendaki oleh hati dia, oleh hajat dia. Iaitu keselamatan lah. Tapi tempat tu di mana dia sendiri pun tidak pasti. Cuma akhirnya sampai ke Madian. Kalau kita pakai pendapat ulama tafsir yang pertama dah. Kalau kita pakai pendapat yang kedua, memang dia nak pergi ke Madian. Cuma sawa as-sabil sini mana dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjukkan kepada dia jalan supaya dia dapat sampai ke Madian ketika itu. Ya. Jadi sawa as-sabil di sini nisbah kepada jalan yang dilalui oleh Nabi Musa AS untuk kehidupan dia tu ketika itu. Ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala guna jalan yang lurus di sini sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut jalan lurus ini nisbah kepada agama. Nisbah kepada agama. Bermaksud kalaulah Musa alaihissalam nak sampai ke Madian, dia kena ikut jalan pergi ke Madian. Mana itu jalan yang lurusnya. Kalau dia nak pergi ke Madian, dia ikut jalan ke arah lain, dia tidak akan sampai ke Madian. Sebab Madian, sampai ke Madian apabila ikut jalan ke Madian. Seperti mana kita nak pergi ke Ipoh, tuan-tuan nak pergi ke Ipoh, ya. Jadi bila nak sampai ke Ipoh, tempat tuan-tuan nak pergi, Ipoh tu tempat tuan-tuan berhajat ataupun ingin nak dituju. Nak sampai ke sana, kena ikut jalan ke sana. Jalan ke sana, baru kita sampai ke sana. Kalau kita nak pergi ke Ipoh, kita ikut jalan ke Seremban. Mana kita lalu jalan Seremban, memang tak sampai ke Ipoh. Itu mana sawa as-sabil. Ya. Jadi sawa as-sabil ni jalan yang betul-betul menuju ke Madian. Sebab Nabi Musa nak pergi ke Madian. Tapi perkataan sawa as-sabil ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain dengan erti makna syariat. Allah tak nak guna. Mana lafaz yang sama. Walaupun makna berbeza, tapi lafaz sama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga mengguna sawa as-sabil ini dengan maksud agama? Sebab nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak pergi ke syurga, kita nak tuju ke syurga, jadi kita mesti kena lalu jalan ke syurga, baru kita akan sampai ke syurga. Kalau kita nak pergi ke syurga, kita lalu jalan ke neraka, mana mungkin akan sampai ke syurga ni? Ya. Wahdini ila sawa'is sirat. Dalam ayat lain. Tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Seperti mana kita doa dalam surah Fatihah tu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana tempat yang kita nak pergi tu sampai. Lepas tu kita nak pergi ke mana tu saya? Sebab laluan kehidupan kita ni dua je. Allah sebut dalam Quran. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia ini dua laluan untuk manusia lalu. Satu ke syurga, satu ke neraka. Dua laluan ni je. Mana kehidupan kita ni sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Dua ni kita lalu. Sebab memang inilah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Kita nak tuju ke mana? Daripada dua. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia ni untuk manusia lalu. Kehidupan dia ni dua laluan ni. Satu laluan ke neraka, yang kedua laluan ke syurga. Buat pilihan. Cuma kita tanya dulu, kita ni nak tuju ke mana?
Kalau kita nak tuju ke neraka, pilihlah jalan ke neraka. Kalau kita nak tuju kepada syurga, kita pilih jalan ke syurga. Cuma persoalannya jalan ke syurga tu macam mana? Jalan ke syurga tu macam mana? Jalan yang kita minta kepada Allah dalam surah Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan. Kita minta kepada Allah tunjuk jalan kepada kita. Ini di antara doa penting ni. Ulama tafsir kata tu, banyak doa. Ini doa paling penting sekali. Doa paling penting dalam hidup kita. Doa paling penting, tapi paling kita rasa tidak penting. Doa paling penting ni Allah ajar kepada kita. Dengan arti kata, kalau Allah tidak ajar kepada kita, memang kita tidak berdoa pun. Kok lain tu kita berdoa dah. Nak berjaya dalam peperiksaan, nak berjaya dalam PhD, nak berjaya dalam tu, nak berjaya, nak naik pangkat, nak segala perkara yang kita nak tu, kita berdoa semua. Tidak salah. Di sini bukan nak beritahu salah. Itu perkara yang kita fikir penting bagi kita. Sebahagian manusia tu nak dapat doa ni, untuk majukan syarikat dia, nak dapat keuntungan, dalam perniagaan, dia pergi ke Mekah tu. Sanggup pergi umrah. Yalah, pergi umrah. Baguslah. Nak pergi umrah semata-mata ni, nak berdoa depan Kaabah. Nak minta apa? Nak minta maju perniagaan. Itu saja. Sebahagian manusia nak naik pangkat. Itu yang kita fikir. Kebolehan akal kita, sekadar tu kita boleh fikir. Sedangkan Allah bagi tahu perkara paling penting sekali tu apa dia? Minta petunjuk pada Allah. Dan kita, kan, ulama tafsir sebut, kalau Allah tidak ajar kita doa ni, kita memang tak terfikir nak petunjuk. Kita minta petunjuk ni kerana Allah sudah fardukan kepada kita ni, sudah wajibkan kepada kita baca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah tu adalah doa-doa tu Allah ajar kepada kita. Allah yang ajar kepada kita. Kamu minta pada Allah ni perkara apa yang paling penting sekali? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami tu jalan lurus. Mana jalan tu, kalau Allah Ta'ala tidak tunjuk, kita tak nampak jalan tu ke syurga. Sebab tu orang kafir mana nampak dia. Orang kafir, orang bukan Islam tak nampak. Sampai mati tak nampak dia. Yang dia belajar puluh-puluh tahun pun, belajar puluh-puluh tahun tak nampak. Tak nampak. Perkara lain dia nampak. Dari sudut dunia nampak, sudut ni nampak, semua nampak. Politik semua nampak. Gini-gini nampak. Syurga tak nampak. Jalan ke syurga. Kan? Maksud jalan hidayat ni, bila maksudnya alamat seseorang tu ahli syurga, dia akan nampak jalan hidayah. Kalau dia tak nampak tu, mana dia tak nampak. Dia tak boleh nak lalu lah, tak nampak. Tak nampak jalan ni kita panggil. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Dia tu bukan buta mata tu. Tak. Yang dia buta adalah mata hati dia. Mata hati dia tu tidak nampak. Cuma nak nampak jalan ke syurga ni, untuk kita nampak jalan ke syurga ni, cara dia macam mana? Kitab Allah, Quran ni. Makna bila kita baca Quran ni, baru kita nampak jalan ke syurga. Itu cara dia. Sebab tu tuan-tuan baca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah, kita doa pada Allah minta hidayah. Selepas surah Fatihah, surah Baqarah kan? Dalam surah Baqarah tu, permulaan tu, surah Baqarah, Allah Ta'ala sudah jawab dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Apa dia maksud dia? Inilah dia kitab Quran ni. Yang tidak ada sedikit pun keraguan dalam Quran ni, dalam kitab ni. Memberi petunjuk, menjadi petunjuk Allah sebut. Petunjuk kepada orang yang ingin bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maksudnya apa dia? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tunjukkan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sahut seruan hamba ni. Lalu Allah berikan kitab. Maknanya hidayah ni ada dalam kitab dia ni. Kitab petunjuk ni. Maksudnya kalau kamu nak kepada hidayah, kena buka kitab ni. Kena buka kitab Quran ni. Baru dapat hidayah. Baru kita akan nampak jalan hidayah. Kalau kita tutup Quran sampai mati tak buka, macam mana kita nak nampak jalan hidayah? Macam mana kita nak nampak jalan ke syurga tu? Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ada satu golongan manusia ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kan? Alladzina
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku cerita kepada kamu ni, ya, golongan manusia paling rugi amal dia, iaitu mereka yang sesak amal dia, sesak. Kan? Usaha mereka, amal mereka di dunia terdahulu. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka ini menyangka bahawa mereka sudah melakukan amal-amal yang soleh. Dia sangka dia terpimpin. Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi, dalam surah Zukhruf. Tak ingat ayat ke berapa tuan? Dalam surah Zukhruf Allah Subhanahu wa taala sebut jelas. Jelas. Kita buka tuan surah Zukhruf. Sebab tak ingat ayat tu, kita buka lah. Surah Zukhruf ni juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-25. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 36, 37. Cuba kita tengok ni. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Dua ayat ni. Apa maksudnya? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhan Rahman. Zikrir Rahman di sini terusnya jumhur mufassirin mengatakan kitab Allah, Quran. Quran. Sebab peringatan Allah ada dalam Quran. Siapa yang berpaling? Berpaling di sini sama dia tak peduli, dia tak baca langsung, dia tak buka ke daripada peringatan Tuhan Rahman. Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan adakan bagi dia ini syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan ni, mana Allah adakan bagi dia ni syaitan sebagai teman rapat dia. Dia berkawan dengan syaitan. Tapi oleh kerana syaitan tu dia tidak nampak, maka dia tidak sedarlah sebab tak nampak. Dan syaitan ni tidak duduk saja-saja. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, sesungguhnya syaitan ini akan pasti menghalang dia daripada mengikuti jalan yang lurus, sabil. Syaitan ni ada pada dia, cuma dia tidak sedar. Syaitan ni pasti menghalang dia. Menghalang di sini maknanya menyebabkan dia tidak boleh lalu. Sama ada menghalang tak nampak ke, ataupun dia tidak boleh lalu ke, itu makna halang. Dia tidak akan dapat lalu jalan yang lurus sebab dihalang oleh syaitan. Cuma paling bahaya sekali apa dia? Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka terpimpin. Maksudnya apa dia? Kan? Tak baca kitab Allah, tak faham kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa dapat hidayah. Sedangkan dia tak pernah buka pun kitab hidayah. Tuan-tuan biasa tak? Contohnya nak pergi satu tempat kan? Nak pergi contoh kita kata kita nak pergi ke Ipoh. Niat kita sebenarnya nak pergi ke Ipoh. Punyalah seronok kita ni naik kenderaan kereta mewah apa semua kan. Tak sedar, rupa-rupanya laluan kita lalu tu pergi ke Seremban. Tapi kita tak rasa kita pergi ke Ipoh. Bila kita sedar, bila sampai ke Seremban, rupanya aku di Seremban. Ketika mana dia bawa tu dia rasa betul dah jalan dia. Betul macam mana tak ikut petunjuk kan? Contohnya dia tak tengok label ke, tidak tengok signboard ke, tidak tengok GPS ke, kira-kira pakai redah lagu tu je. Mana boleh sampai manusia? Kita tengok laluan dunia pun kita tidak boleh seperti itu dah. Kalau kita tidak pernah pergi ke satu tempat tuan, paling kurang pun kena ikut GPS. Kalau kita ada GPS sekarang, kalau tidak GPS pun kena ikut signboard tu, baru kita boleh sampai. Manusia tidak akan sampai satu tempat dengan dia rendah seperti itu, tidak akan sampai. Ini untuk kehidupan dunia. Apakah syurga dengan tidak berpandukan Quran? Manusia boleh sampai ke syurga? Cuba kita guna akal. Tak payah guna Quran, guna akal saja. Sebab tu Allah bagi Quran kepada kita ni supaya kita boleh sampai ke sana. Quran ni untuk kita pergi ke sana ni. Jadi amat tidak masuk akal ni tuan. Dah kalau manusia tidak baca Quran, tidak ikut Quran, tiba-tiba sampai ke syurga. Baik Allah Ta'ala tak payah turunkan Quran. Dah kalau tanpa Quran boleh sampai ke syurga, tak payah turunkan Quran lah. Jadi kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran? Nak bawa manusia ke syurga lah. Ni perkara yang perlu kita sedar. Sebab itulah, walaupun di sini Nabi Musa AS, betul lah, dari sudut kita kembali pada surah Qasas ni, dari sudut zahirnya Nabi Musa ni dia minta supaya dia dapat sampai ke Madian.
Dia nak pergi ke Madian, dia kena lalulah jalan yang lurus baru dia sampai. Kalau dia nak pergi ke Madian, tiba-tiba dia lalu jalan yang lain, memang tak sampai. Lepas tu dia minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ni Tuhan aku, memberi petunjuk kepada aku jalan yang lurus. Ya? Jadi akhir sekali sampailah Nabi Musa ke Madian. Berapa lama tu kita tidak tahulah. Ya Allah Ta'ala tidak sebut dan tidak penting untuk kita tahu. Dia keadaan dia gini tuan. Quran ni ataupun kisah dalam Quran ni, kadang-kadang ada perkara ni kenapa Allah Ta'ala tidak cerita. Ya? Sehingga timbul persoalan kepada kita ni kan. Jadi jawapannya begini. Kok mana Allah Ta'ala tidak cerita ni, mana tidak penting untuk kita tahu. Kan? Tidak penting untuk kita tahu. Mana kalau kita tidak tahu pun tak apa. Kan? Dan apa yang Allah Ta'ala cerita ni adalah perkara penting untuk manusia tahu. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok setengah-setengah cerita tu ringkas pendek ya. Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh AS. Tidak panjang dalam walaupun Nabi Nuh AS tu hidup paling lama sekali. Nabi Nuh AS hidup 950 tahun, dekat 1000 tahun. Di dunia ni. Kalau kita fikir dari sudut akal, patut cerita Nabi Nuh lah paling banyak dalam Quran. Tapi tidak, panjangnya banyaknya kisah Nabi Musa. Kan? Kenapa berlaku sedemikian? Sebab perkara penting. Ya Allah Ta'ala nak sampai kepada kita. Jadi perkara penting untuk kita tahu. Dia tidak masuk lagi kan? Waktu Syah, 5 minit lagi. Tak apalah. Bila sampai ke Madian ni apa? Di sini lah berlakunya. Peristiwa di Madian. Walamma warada ma'a Madyana. Dan apabila Nabi Musa sampai di Madian, ya, di Madian ni dia ada satu telaga. Dia panggil telaga Madian. Telaga Madian. Jadi Nabi Musa AS bila sampai ke Madian, tanya-tanya orang, dia pergi ke situ lah. Dia sampai tempat telaga tu. Telaga Madian. Madian ni tempat tinggal Nabi Syuaib AS lah. Nabi di situ yang diutuskan oleh Allah, Nabi Syuaib AS. Ya, penduduk Madian. Untuk penduduk Madian ketika itu. Jadi apabila Nabi Musa AS sampai di Telaga Madian, ulama tafsir kata Telaga Madian ni besar. Dan dia ada penutup telaga ni. Tidak dapat mengangkat penutup telaga ni, dalam tafsir kata, Ibn Abbas dicerita, melainkan 10 orang lelaki. 10 orang lelaki. Dalam tafsir sebut ya. Jadi apabila Nabi Musa AS sampai di telaga ni, dia bukan sampai di telaga. Dia jauh daripada telaga tu. Mana Nabi Musa AS bila sampai di mana, kawasan telaga ni, dia pun tengok di mana tersebut, wajada alaihi ummatun minan nas, dia mendapati ada satu kumpulan manusia lelaki di telaga tersebut. Yaskun, mereka ini memberi minum untuk binatang ternakan mereka, kambing ya, kambing-kambing, binatang-binatang ternakan. Mana telaga ni zaman dulu ni, kalau kita sebut telaga, ini di antara sumber kehidupan ni, telaga ni. Untuk mereka mandi, untuk mereka minum, untuk mereka bekalan lah. Seperti mana kita sekarang ni, walaupun sekarang ni kita tidak ada telaga. Tapi air lah, jadi kendaki daripada telaga tu adalah air. Bukan telaga tu semata-mata. Cuma zaman dulu paip tidak ada, yang ada telaga. Kisah Nabi Yusuf pun, kisah dalam surah Yusuf kan, Allah tak cerita pasal telaga juga. Sebab telaga ni adalah sumber air untuk manusia, sumber utama. Jadi kalau kita kata telaga ni maknanya mana tempat utama lah, tempat utama manusia tuju. Jadi bagi peternak binatang, memang untuk mereka dapatkan air, mereka akan cari telaga. Ini telaga ni mana telaga untuk kegunaan kaum. Kaum sepenuhnya. Batu besar dan air banyak di situ. Jadi bila mereka nak memberi air kepada binatang ternakan mereka, mereka akan pergi ke telaga dan mereka akan karah lah. Orang kalau kata karah air itu dengan timba kan. Karah tu maknanya apa dia karah tu? Tarik air tu lah, cebok air tu dengan telaga tu. Tak jumpa perkataan tu, karah tu. Tak apa lah. Kemudian Nabi Musa tengok tu ada beberapa orang lelaki, ramai jugalah. Kemudian wawajada min dunihim imra'atain, dan dia juga mendapati dekat dengan lelaki ni, makna jauh. Mana tidak bersamalah, jauh daripada lelaki ni ada 2 orang perempuan. Tazudan. 2 orang perempuan ini, mereka berdua menahan binatang ternakan mereka supaya tidak pergi ke tempat air tersebut. Tazudan maksudnya situ. Kan? Sibuk. Orang lain yang lelaki ni sibuk memberi minum kepada binatang ternakan. Yang 2 orang perempuan ini,
mereka berdua sibuk menahan binatang ternakan mereka untuk pergi ke air. Sebab apa? Sebab binatang ni, tuan-tuan, binatang, kambing kita kata, binatang ternakan, bila tengok air, tentu sekali mereka nak pergi. Binatang tu nak pergi ke tempat air. Sebab mereka memerlukan air. Jadi dalam keadaan binatang tu nak pergi, perempuan ni menahan binatang tersebut. Binatang mereka ni untuk pergi ke sana. Kenapa? Kenapa? Jadi ulama tafsir kata, mereka berdua ni adalah anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib. Yang kita akan baca kisah ni kemudiannya. Ni. Jadi, kira-kiranya mereka ni, kaum ni, benci kepada Nabi Syuaib. Tak terima kepada Nabi Syuaib. Dan mereka menghalang anak perempuan Nabi Syuaib ini untuk mendapatkan air. Kan? Tidak benar. Sedangkan air ni untuk semua. Tapi oleh kerana mereka tidak suka kepada ajaran Nabi Syuaib, mereka menghalang. Ini orang kafir tu sebenarnya. Sifat orang kafir nak beritahu. Sebab tu kita tidak boleh biarkan ni, yang sesuatu ni dipegang oleh orang kafir. Sebab kita tengok kan? Boleh berlaku lah. Kita tidak kata siapa-siapa, mana boleh berlaku kepada manusia tu. Tak apalah, kita bagi ruang kepada azan, kemudian kita sambung sekejap insya-Allah. Kita sambung sikit insya-Allah. Jadi penduduk Madian, majoriti mereka ni bencilah kepada, mereka tidak suka pada ajaran Nabi Syuaib. Asal mereka tidak suka. Sebenarnya semua nabi-nabi lah yang Allah Taala sebut dalam Quran, memang kaum tidak suka semua. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS. Mana kaum tu Nabi Syuaib. Jadi kaum, mana nabi-nabi yang Allah Taala cerita, mana kaum tu benci. Dan Nabi SAW sendiri pun memang ajaran Nabi itu dibenci oleh golongan musyrikin Mekah. Kenapa Allah Ta'ala cerita semua ni kepada kita? Allah Ta'ala nak bagi tahu di kalangan manusia orang kafir ni, memang tak ada di kalangan mereka yang tidak suka pada Islam. Ini umat Islam kena sedar. Mana di kalangan, kita tidak kata semua orang kafir dah. Ada orang kafir ni, dia tidak suka pada Islam, dia benci pada Islam. Atas dasar Islam tu sendiri. Benci kepada agama Allah. Sebab agama Allah ni dalam hadis sebut, agamanya dimusuhi. Dia dibenci. Allah Ta'ala jadikan seperti itu agama dia. Agama yang ada musuh. Tidak seperti mana agama-agama lain lah. Kalau kata benci, jadi benci kepada Islam, mereka, maksudnya mereka menentang. Mereka menghalang penganut dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, kenapa Yahudi dia bunuh umat Islam. Mereka bunuh umat Islam. Kenapa? Sebab benci pada Islam. Allah pun sebut dalam Quran. Manusia paling kerah pemusuhannya pokok Yahudi ni. Kenapa tu umat Islam di Myanmar mereka bantai habis-habisan bunuh orang Islam di India, Islam di Thailand sebelum ni. Kenapa? Orang Islam jahat ke? Kalau atas dasar orang Islam jahat, kita boleh terima. Tapi atas dasar apa dia? Solat di masjid, nak mengajar Islam. Malah wujud orang kafir seperti itu. Ni berlaku ni. Sedangkan mereka berhak, mereka berdua ni, anak perempuan Nabi Syuaib berhak untuk mendapatkan air tersebut. Mereka tak bagi air. Menghalang mereka. Sepatut sama-sama lah dapat. Ketika itu, dia halal. Tak benar. Bila ni, tengok. Bila Nabi Musa AS, kemudiannya, bila dah semua dah pergi kan. Bila semua dah pergi, semua dah pergi, apa berlaku? Mereka tutup telaga tu. Ada sebahagian ulama mengatakan, ketika ni, dua perempuan ni dia tak mahu pergi sebab kerana lelaki. Kerana lelaki. Jadi tak mahu bercampur lah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau di atas dan tak mahu bercampur dengan lelaki, tapi tak payah tutup lah. Kenapa nak tutupnya? Sebab dalam tafsir kata dia tutup. Mereka tutup telaga tersebut. Jadi tutup tu dengan arti kata tak mahu bagi juga. Jadi ini bukan masalah bergaul dengan lelaki. Tidak ni. Sebab tidak semestinya nak dapatkan air tu bergaul. Kalau betul-betul mereka nak bagi air kepada perempuan ni, boleh je kalau tidak bergaul pun. Hulur ke, izinkan. Sebab ni hak. Tapi tidak. Mana mereka tidak benarkan dua orang, anak perempuan Nabi Syuaib ini untuk mendapatkan air, untuk ternakan mereka berdua. Mereka menghalang. Menghalang hak. Atas dasar, kita kata, walaupun berhak dia untuk mendapatkan air. Sebab air ni, telaga wakaf. Bukan telaga individu. Mana semua boleh ketika tu. Ni Allah Ta'ala cerita kepada kita. Jadi bila mereka semua pergi dah, selesai dah semua, tutup telaga. Barulah dua orang anak perempuan Nabi Syuaib ni
Ya, boleh pergi ke tempat tersebut untuk mengambil air bukan daripada telaga, tapi saki baki air yang ada ketika itu untuk binatang ternakan. Itulah hari-hari yang berlaku pada anak perempuan Nabi Syuaib ni. Tu nak bagi tahu dah. Saki baki je. Sebab telaga tu sudah ditutup. Tuan-tuan boleh baca tafsir. Ni nak angkat telaga ni 10 orang. Lepas tu 2 orang perempuan, 10 orang lelaki baru boleh angkat penutup telaga tersebut. Lepas tu takkanlah 2 orang perempuan ni boleh angkat telaga, penutup telaga tersebut. Tak boleh angkat. Jadi mereka hanya memberi minum kepada binatang ternakan mereka daripada saki baki air yang ada pada ketika itu. Jadi selepas mereka semua ni balik, barulah Nabi Musa AS pun pergi jumpa dengan anak perempuan ni. Qala ma khatbukuma, kata Musa AS, apa hal kamu ni? Mereka berkata, qalata, kedua-dua mereka ni kata, la nasqi, kami tidak dapat memberi minum kepada binatang ternakan kami hatta yusdir ri'a, sehingga mereka itu semua selesai memberi minum kepada binatang ternakan mereka, habis semua selesai, baru kami boleh minum. Saki baki lah kira-kiranya. Saki baki lah air-air. Sebab kalau mereka guna untuk mandi kau untuk apa semua, dia akan adalah air saki baki di situ. Kan? Kalau mereka biar lama akan jadi kering pula. Jadi betul-betul mereka pergi barulah. Jadi anak perempuan Nabi Syuaib kata, tunggu. Bila selesai pergi barulah mereka pergi. Mula pergi. Kan? Dan mereka berkata ketika ni, kami tidak boleh memberi minum kepada binatang ternakan kami ini sehingga mereka tu berlalu, pergilah, selesai semua, barulah kami boleh bagi minum. Dan mereka kata, wa abuna syekhun kabir, ayah kami ketika ini sudah tua dah. Syekhun kabir ni mana tua sangat dah. Kan? Dengan arti kata tua, uzur. Syekhun kabir lah, orang tua yang sudah uzur dah. Maksudnya ayah mereka berdua ni tak larat dah untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Dan asalnya pekerjaan memberi minum ataupun memelihara binatang ternakan ni ayah mereka. Dah oleh kerana ayah sudah tidak larat dah ketika itu, jatuh tanggungjawab ni kepada anak perempuan dia, 2 orang ni dah. Anak perempuan Nabi Syuaib ni. Untuk menjalankan pekerjaan seperti itu. Ini juga dalil menunjukkan kepada kita orang perempuan tu boleh bekerja. Mana pekerjaan itu bukan bermaksud bukan lelaki saja yang boleh lakukan, tidak. Memang dalam syariat kita pun memang kata seperti itu. Mana orang perempuan boleh bekerja. Dalilnya di sini lah. Kalau orang perempuan tak boleh bekerja, mana tak boleh bekerja? Sampai bila-bila pun tidak boleh bekerja. Ni, bekerja, kira bekerja lah juga ni. Kan? Maknanya, boleh, diharuskan. Walaupun tidaklah menjadi tanggungjawab utama dalam mencari nafkah atau rezeki, tetapi diharuskan untuk perempuan, isteri ke, anak perempuan ke, untuk bekerja dalam agama itu sendiri. Ni tak apalah, tuan-tuan kita berhenti setakat ni lah. Saya pun tahu ya, tuan-tuan mungkin berada dalam keadaan tidak berapa nak bertawajuh dah. Nak menunggu keputusan ni kan. Tak apalah. Kita berhenti sini pada malam ni ayat 23 ya, tafsir suratul Qasas, dan insya-Allah kita akan sambung ayat berikutnya atau kisah berikutnya dalam kuliah akan datang ni. Cuma sebab kisah cerita ni saya akan sebutlah, maksudnya setiap kali kita berkuliah kita akan recall balik lah, makna kita cuba ingat balik peristiwa-peristiwa yang lepas. Sebab memang peristiwa akan datang ni akan ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebelum ni. Begitu. Sebab tafsir surah Qasas ni surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Jadi kisah tu bersambung maksudnya. Tak apalah, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah, minta maaf dari itu tersilat. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.